Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1052. Yang mana untuk dalam chapter yang lepas kita dapat tengok akhirnya telah pun reveal susuk tubuh Momonosuke yang telah berubah menjadi dewasa. Memang kacak gila. Dan berita gembira kemenangan mereka selepas berjaya menewaskan Kaido, Big Mom, Orochi dan sekutu mereka telah pun diumumkan kepada kesemua rakyat Wano yang menandakan akhirnya negara Wano telah pun bebas dari jajahan Kaido dan Orochi. Malah Momonosuke juga telah diperkenalkan sebagai shogun yang baru untuk negara Wano. Jadi untuk dalam chapter kali ini kita akan dapat tengok diorang masih lagi dalam mood celebrate selepas mereka telah berjaya memenangi perang Wano. Diorang masih lagi meraihkan kemenangan macam diorang baru je menang semalam. Tapi walaupun mood diorang sekarang ni masih lagi bergembira dan masih lagi pesta semua tu, pesta sakan makan banyak gila, dalam masa yang sama tanpa dijangka bahaya sedang menanti mereka disebabkan salah seorang admiral sedang menuju ke negara Wano. Dan berita kemenangan mereka semua berjaya menumbangkan dua orang yongkok lautan iaitu Big Mom dan Kaido telah pun tersebar di seluruh dunia dan bounty mereka pun telah dikeluarkan. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 1052 yang bertajuk New Morning ataupun bermaksud pagi yang baru. Dan dekat dalam cover story untuk dalam chapter kali ini ada gambar Reju telah pun terserempak dengan Caesar dekat kawasan jajahan Big Mom. So rupanya dekat sini kita pun dapat tahulah rupanya Gangster Gastino ataupun Caesar merupakan salah satu karakter yang gagal untuk melarikan diri dari kawasan jajahan Big Mom. Dan aku dapat rasakan berkemungkinan besar Germa Double Six akan membawa Gangster Gastino bersama dengan mereka, sebabnya kita pun tahulah Caesar merupakan seorang saintis yang ada function jugalah. So dah tentulah Caesar akan menjadi satu karakter yang berguna untuk Germa Double Six. Tapi tak apa, semua tu kita tolak tepi je dulu. Kita just fokus apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Okey, chapter 1052 bermula dengan situasi dekat Merijua yang mana Gorosei dah tahu tentang kebangkitan Nika. Kelihatan diorang sedang risau sangat akan kebangkitan Nika. Dan diorang juga dah tahu situasi apakah yang telah berlaku dekat Parawano yang mana dua orang Emperor telah pun berjaya ditewaskan. Jadi berita pasal tumbangnya dua orang Emperor dekat Wano ni diorang dah tak boleh nak cover tau. Berita ni terlalu besar dan terlalu cepat tersebar dekat seluruh dunia. Diorang dah tak tahu dah apa lagi yang patut diorang lakukan buat masa sekarang ni. Sebab apa yang telah berlaku dekat Wano bukannya satu benda yang kecil tau. Dan benda ni merupakan satu berita yang cukup buruk untuk world government. First dah tentulah disebabkan kebangkitan kekuatan sebenar Devil Fruit kepunyaan Luffy iaitu Sun God Nika. Dan disebabkan kekalahan dua orang Yonko akan mengakibatkan tergugatnya kestabilan kekuatan dekat dunia. Malah diorang semua sekarang ni memang tengah petak gila tau. Diorang tak boleh nak buat apa-apa. Diorang tak boleh nak bertindak untuk serbu ke apa semua tu. Diorang tak boleh nak main langgar je disebabkan sempadan negara Wano masih lagi belum dibuka. Dan ini merupakan satu keputusan yang cukup bijak telah dilakukan oleh Momonosuke. Jadi disebabkan situasi sekarang ni dah memang cukup tegang, diorang pun dah tak tahu nak buat apa. Lalu salah seorang dari Gorosei pun cakap lah, kita masih lagi boleh mendapatkan Nico Robin dan bawa dekat kita kan. Dan salah seorang dari anggota CP0 pun jawab, ya, tapi secara tiba-tiba dalam masa yang sama ada orang telah pun menceroboh signal mereka. Dan dia cakap, aku sedang dalam perjalanan, korang tunggu je dekat sana. So sekarang ni babak beralih pula dekat Wano yang mana kita dapat tengok keadaan untuk Basil Hawkins dan Astrid sekarang ni memang tengah teruk gila. Diorang tengah dalam keadaan kritikal. Lalu Hawkins pun cakap lah dekat Astrid, oh, rupanya selama ni kau merupakan anjing untuk Marines. Dan Astrid pun jawab lah, kau memang expect aku akan jawab ke soalan macam tu? Kau tak ada benda lain ke nak tanya aku ke? Kau tak ada benda lain ke nak cakap? Lepas tu Astrid pun cakap lagi, aku ingatkan kad yang kau tilik sebelum ni menunjukkan Kaido yang akan memenangi peperangan tersebut. Dan sebabkan itulah kau tak nak berpaling. Tapi Hawkins jawab, sebelum ni aku memilih untuk berpihak dengan Kaido disebabkan peluang untuk kita menang dalam pertarungan tersebut memang cukup tipis.
Tapi Kid dengan kru dia tetap berlawan dan dorang bersedia untuk mati. Tapi walaupun aku dah tilik yang pihak samurai yang akan menang dan Kaido akan tewas, kau rasa aku akan berpaling lagi ke? Dan rupanya ramalan yang Hawkins dah buat sewaktu sedang berlangsungnya perang, yang mana orang yang Hawkins dah tilik tu hanya ada 1% je untuk terselamat. Rupanya nasib orang yang Hawkins tilik tu adalah diri dia sendiri, dan dia tak nak berpaling lagi untuk kali ni disebabkan Hawkins masih lagi mempunyai harga diri. Jadi selepas 7 hari telah berakhirnya perang Wano, diorang semua masih lagi celebrate kemenangan mereka seperti diorang baru je menang semalam. Diorang semua memang celebrate kau-kau lah sampai lebam. Diorang festival sana sini, makan tak berhenti, menandakan penderitaan yang diorang dah alami selama 20 tahun sebelum ni akhirnya telah pun berakhir. Alah, apalah sangat diorang celebrate 7 hari tak berhenti kan? Sebabnya penderitaan yang diorang dah tanggung sebelum ni lebih besar dan lebih lama dari apa yang diorang dah dapat sekarang. So better diorang celebrate puas-puas, sebabnya apa yang telah berlaku sebelum ni tak akan berlaku lagi. Dan Shogun yang baru ni memang merupakan Shogun yang paling tepat untuk memimpin negara Wano. Malah sejarah-sejarah yang telah diputar belikkan sebelum ni pun telah dibetulkan semula. Dengan cikgu-cikgu dekat sekolah diorang pun telah menceritakan pasal sejarah betapa hebatnya legenda Wano pada satu ketika dulu, iaitu sejarah Kozuki Oden. Tambahan rakyat-rakyat Wano pun diorang nak tengok juga rupa wira yang telah hadir untuk menyelamatkan negara Wano dari jajahan Kaido. Tapi malangnya diorang dapat berita yang Luffy dengan kru beliau telah pun pergi meninggalkan Wano. Tapi yang sebenarnya Luffy masih lagi berada dekat negara Wano. Dan apa yang lagi menarik, berita pasal wira yang telah berjaya untuk menewaskan Kaido tu, diorang bukannya mention nama Luffy sebagai wira yang menewaskan Kaido, tapi diorang mention Joy Boy lah yang telah menyelamatkan negara Wano. Dan diorang memang sanjung gila lah si Joy Boy ni, seperti mana diorang respect dekat God of Blade iaitu Ryuma. So sekarang ni kita pergi pula situasi dekat perkuburan Ringo, yang mana dekat sini dah memang confirm yang Ashura Doji dan Izo telah berkorban dalam peperangan tersebut. Dan tak lama lepas tu pun Marco dengan Onimaru telah pun datang dekat sana dan berjumpa dengan Kinemon dan Kawamatsu. Lalu Kinemon pun tanyalah dekat Marco, kau okey ke kalau Izo disemadikan dekat sini? Dan Marco pun balas, mestilah aku okey je, lagipun tempat ni kan merupakan rumah untuk Izo. Nampaknya aku kena tinggalkan lagi. Yelah, lepas seorang lagi sahabat baik untuk Marco telah pergi meninggalkan beliau. Part ni bagi aku memang agak sebab jugalah, sebabnya macam kesian tau dekat Marco. Semua orang yang disayang dah rapat seorang-seorang telah pergi meninggalkan beliau. Dan Kinemon pun cakap lah, kami ni adalah antara yang masih lagi tinggal. Kalau ada lagi pejuang yang pergi meninggalkan kami, aku rasa aku dah tak boleh nak terima lagi. Aku dah tak boleh nak teruskan. Aku tak boleh nak tahan sebabnya permergian orang-orang yang kita rapat, orang-orang yang kita sayang. Manakala situasi dekat istana pula, kita dapat tengok Yamato sedang duduk dekat atas bumbung istana seakan dia sedang menahan kelaparan. Dan tak lama lepas tu, secara tiba-tiba Hiyori bagi tahu berita gembira dekat Yamato dan Momonosuke, yang mana akhirnya Luffy dengan Zoro telah pun sedarkan diri. Dan cara Hiyori bagi tahu dekat Momonosuke tu, dia pergi bagi flank kick tau dekat Momo, dan dia memang bagi smackdown kau-kau lah dekat Momo kan. Tak tahulah skill siapa punya finishing tu. Dan Momo pun cakap lah dekat adik dia, kau boleh tak berhenti jadi seorang yang tomboy? So bila Luffy dengan Zoro pun dah terjaga, benda pertama yang diorang cari dah tentulah si Luffy akan cari makanan. Dia nakkan daging lah, dia nakkan ayam lah, dia nakkan buah lah, dia nakkan tembikai lah. Manakala Zoro pula sasah lah dia akan cari minuman keras. Dia nakkan Red Bull. Kan Red Bull kan air kegemaran dia. Tak ada, bukan air Red Bull, tapi minuman keras lah. Jadi bila Luffy dengan Zoro pun dah bangun, Momo pun pergilah tegur dorang. Dia cakap, Luffy, Zoro, jomlah kita celebrate dengan semua orang hari ni. Kita makan besar-besaran hari ni. Tapi yelah, dorang berdua kan tak pernah lagi tengok rupa Momo bila dah dewasa. So dorang pun tajam lah orang tu adalah Momonosuke. Dan Momo pun mengang lah kan dengan dorang berdua, sebabnya dorang tajam muka Momo. Dan bila dorang dah tahu Momo dah jadi dewasa, dorang berdua pun memang terkejut beruk lah melihat susuk
tengok tubuh baru Momo sekarang ni. Kacak betul. Dan badan pun dah nampak tough semua kan. Lepas tu si Momo ni pun dia mengada tau. Tak sedar diri yang tubuh dah panjang besar. Panjang besar, dah besar panjang. Lalu dia pun pergilah menggatal peluk si Nami tu. Sambil tu tangan dia merayap lah. Dia mengadu yang Luffy dengan Zoro cari pasal dengan dia lagi. Tapi last-last dia ingat Nami nak layan dia lagi kot. Lepas tu memang makan penumbuk lah dengan Nami. Kecil ke besar, Nami bantai je. Dan orang yang paling happy dekat sana bila tengok Momo kena bantai dengan Nami, dah tentulah Brook dengan Sanji. Sebabnya akhirnya kau rasa juga apa yang kita orang rasa. Nak dipendekkan cerita, rupanya Yamato sebenarnya dia bernazar tau. Dengan dia bernazar, kalaulah diorang menang dalam peperangan tu, dia bernekat tak nak minum, tak nak makan, tak nak mandi, sehinggalah Luffy dengan Zoro sedarkan diri. Dan Luffy pun happy lah bila dia dengar Yamato buat macam tu kan. Malah dalam masa yang sama, kelihatan body Luffy dengan Zoro ni bersih je. Walaupun diorang dah 7 hari tak sedarkan diri, diorang tak mandi langsung. Lalu Hiyori pun bagi tahulah, rupanya dialah orang yang bertanggungjawab untuk bersihkan badan Zoro. Dan macam biasa, Sanji memang panas gila lah dengan Zoro. Dia jealous gila dengan Zoro. Asyik-asyik kalau perempuan yang lawa je, perempuan yang cantik je, mesti Zoro yang akan dapat. Yang Sanji dapat, alamak, orang yang tua macam tu kan. Perempuan jadian lah kiranya. Dan tak lama lepas tu pun Zoro teringat balik yang Sanji kan pernah minta Zoro hentikan dia kalau dia dah tak jadi diri dia sendiri. Lalu diorang bangang ni pun diorang pergi sambung mengaduh dekat belakang. Memang dua karakter ni masuk air gila lah. Padahal baru je sedar, lepas tu dah gaduh balik macam anjing dengan kucing dah. So lepas dari itu pun diorang semua pergilah mandi dekat kolam air panas. Dan apa yang menariknya dekat sini, Yamato dia pergi mandi bersama dengan lelaki tau. Manakala Kiku pula, si abang tak tegur tu, dia pergi mandi bersama dengan perempuan. So kiranya dekat sini ada dua orang imposter lah, dari pihak lelaki dan dari pihak perempuan. Tambahan kelihatan disebabkan Yamato dah mandi bersama dengan orang lelaki semua, Sanji pun apa lagi, hidung dah jadi macam turbo, keluarkan darah tak berhenti. Lepas tu situasi beralih pula dekat tempat Togaki Port Udon, yang mana kapal-kapal milik Luffy, Law dengan Kick semuanya dah siap dan bersedia untuk belayar. Malah General Frankie pun dah siap kena servis. Lalu Beppo, Killer dengan seorang lagi tu pun excited lah bila tengok General Frankie. Siapa je yang tak excited bila tengok General Frankie? Sampaikan Luffy pun bila tengok General Frankie, jadi bintang dekat mata dia. Lalu Kid pun cakap lah dekat anak-anak buah dia, jangan terlalu rapat sangat dengan diorang semua. Kita kena berjaga-jaga sampailah kita berjaya belayar dekat lautan semula dengan selamat. Dan diorang pun tak dapat nak jangka apa yang akan berlaku selepas diorang keluar belayar semula. Sebabnya dah tentulah diorang akan menjadi sasaran yang cukup besar selepas berjaya tewaskan dua orang Yonko. Dan anak buah diorang semua pun memang excited gila lah nak tengok bounty terbaru milik kapten-kapten diorang kan, selepas berjaya menewaskan Big Mom dan Kaido. Jadi tak lama lepas tu pun Apu datang dekat sana bersama dengan salah seorang The Numbers. Sambil tu dia ada bawa surat khabar, yang mana dalam surat khabar ni lah yang mengandungi kesemuanya, bounty terbaru diorang semua dan siapakah yang akan dinaikkan menjadi Yonko terbaru. Di hujung chapter kita dapat tengok rupanya orang yang telah berhubung dengan CP0 tadi tu adalah Admiral yang terbaru, iaitu Admiral Green Bull ataupun Ryo Kogyo, yang sedang menuju ke Wano menggunakan seakan ada satu tumbuhan yang menjadi kipas dekat belakang badan beliau atas arahan Akainu. Dan chapter 1052 pun habis macam tu je. So untuk dalam chapter kali ni memang totally fokus dekat celebration doang lah, selepas akhirnya Luffy dengan Zoro telah pun sedarkan diri dari pertarungan. Dan teori kita mengatakan yang berkemungkinan besar Admiral Green Bull merupakan Devil Fruit user yang berkait dengan tumbuhan pun dah semakin kuat. Dan aku percaya sangat kekuatan untuk Admiral Green Bull ni bukannya calang-calang. Kekuatan dia berkemungkinan akan mampu bagi ancaman yang cukup besar terhadap mereka semua. Apapun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter 1053. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.